plus minus plus tu. Okay, plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Saya rasa untuk sama juga. Kalau cofactor ke minor pun sama. Kena darab simbol yang sama juga. Cari mana. Nanti kalau kita jumpa, kita try. Dia adalah soalan gini dah. Takut awak nana, sudah larang dan awak. Okay, so minor ke cofactor, kita berdarab dengan simbol. Cofactor ke minor pun sama juga. Darab dengan simbol yang sama. Jangan Nana cari lain pula. Okay, so inilah dia bendanya. So ni diorang jumpa waktu buat soalan set PSPM. So kena buat dulu soalan set PSPM tu baru nampak macam mana soalan boleh tanya kita. So yang kita belajar ni basic je. Okay, yang kita buat-buat ni basic je. Tapi soalan untuk matrices especially, dia boleh corner. Dia tanya apa itu singular matrix. Okay, kita tengok So hari ni kita nak tengok tutor dulu Okay, nak habiskan tutor. Nak bincang lagi tutor. Hari tu stop sampai sini rasanya. Challenge yourself 7.3. Okay, inverse using adjoint method tu inilah. Kita guna formula je. 1 per inverse, 1 per determinant darab dengan adjoint A. Okay, nombor 2. Nak tahu mana yang ada masalah. You all boleh buat tak nombor 2? Challenge yourself 7.3. Nombor 2 okey tak? Boleh dapat jawapan? Boleh terang aku tak tahu. Boleh boleh tak Nombor 2 tak payah bincang Tak. Okey, nombor 2. Nombor 2. So yang ni ni tak boleh darab, tak boleh guna calculator lah sebab E dan F tu adalah unknown. So tak boleh guna calculator. Kita kena darab secara manual. Okey, darab secara manual. Kenapa dia jadi 0,2 je tu? Kalau kita tengok M ni adalah 2 by 2 matrix. Dan EF tu adalah 2 row, 1 kolom. Okay, that's why matrik ni dia akan jadi hasil darab 2 M dengan darab dengan matrik yang ada EF tu, dia akan jadi 2 row dan 1 kolom. 1 kolom 2 row 1 kolom. So cara darab dia, senang darab kita guna tika. Okay, metode tika tu darab tika. M tu akan jadi row, matrik M akan jadi row. So bermula dengan row yang pertama 6 negatif 3 dan row yang kedua 5 negatif 2. EF tu akan jadi kolom, E dan F. Lepas tu macam mana nak buat? So dia akan darab partner dia gini dah. 6E. Okay, 6E. Hak ni akan darab 2 ni. Dia partner dia, orang partner ni. Lepas tu satu lagi F darab dengan negatif 3 dan tengah dia adalah tambah. Okey, tambah 6E tambah negatif 3F. Satu lagi 5E tambah negatif 2F. Boleh je buat tolak terus tu. Okey, so dekat sini value-nya sepatutnya dia akan jadi 0,2. This one should be 0, this one should be 2. Okay, 0 tu ni mana dapat? Based on apa yang diberi oleh soalan. Hasil darab 2 tu patut jadi 0, 2. Jadi kita compare sajalah. 6E tolak 3F equal to 0. And another one. So kat sini kita boleh jadikan apa? Boleh cari dulu value dia. Okay, dia boleh guna calculator pun boleh. So 6E sama dengan 3F. Kita dapatlah F sama dengan 2E F sama dengan 2E. Saya guna substitution method ya. Nak guna calculator direct pun boleh. Satu lagi 5E tolak 2F equal to 2. So kita dah dapat tadi F kita sama dengan 2E. 5E tolak 2 darab 2E equal to 2. So this one akan tinggal E je lah. E kita sama dengan 2. So F kita sama dengan 2 darab 2. Which is F equal to 4. Okay, betul tak? Betul tak jawapan bawah? Jawapan dah diberi kan? Betul. Betul. E2, F4.
Okay, cara darab kan. Kalau tak terti nak darab macam mana tu nak buat darab tika ni kita panggil. The first matrices on the left will be row and then the right one will be your column. Okay, kalau tak erti kena practice tu. So dalam exam dia tak semestinya kita kena tahu juga sebab exam biasa dia banyak bagi unknown. So macam soalan ni lah contoh dia. Okay. EF kena cari EF tu unknown. EF tu unknown lah tu. Tu ada guna calculator direct. Okay, lepas tu nombor 3. Nombor 3 boleh buat tak? Boleh. Okay, nombor 3 boleh So basically untuk nombor 3 tu bila you cari A darab B dapat apa? 14. Aha. Dapat 14 kan? 14 0 0 0 14 0. Okay, so itu adalah kita dapat tu adalah 14 AB sama dengan 14I. Saya tulis dah sini A darab B sama dengan 14I. So apa yang kita tahu dia suruh deduce A inverse. Jangan cari daripada awal. Jangan cari daripada awal maksudnya tak perlu go through the process, cari determinant, cari minor, cofactor transpose tu tak payah. Kita just daripada hasil darab A, B tu kita kena dapatkan apa kita punya A inverse. Jadi cara dia, kena tulislah ni. Kita tahu untuk inverse, dia sama ada A inverse darab A sama dengan I, identity. Ataupun satu lagi, A darab A inverse sama dengan identity. So kalau A darab A inverse equal to identity, maksudnya A tu adalah inverse. A inverse adalah inverse kepada A lah. Sama jugalah ni. Kalau A inverse darab A sama dengan identity, maksudnya A inverse ni adalah inverse kepada A. Okey, dalam kes ni, kita tak tahu A inverse tu apa, tapi yang kita dapat bila A darab dengan B, kita dapat 14I. Okey, 14I. So apa kita kena buat? Kita nak jadikan macam ni. Kita nak tahu apa A inverse ataupun macam ni. Okey, apa A inverse kita? So kita bawa 14 pergi ke sebelah kiri. Tak boleh buat AB per 14 Kita kena bawa dia ke sebelah ni. Dia akan jadi 1 per 14. Jadikan dia 1 per 14 AB. Lepas tu A darab dengan 1 per 14 AB. Kenapa kita letak 1 per 14 tu kat sebelah kanan? Sebab kita nak compare. Compare dia dengan formula ini. A darab A inverse equal to identity. Okay, so by comparing kita nampak yang A inverse kita adalah sama dengan 1 per 14 B. Okay, A inverse sama dengan 1 per 14 B. Sebab kita compare dengan A darab A inverse equal to identity. Okay, so bila compare dapatlah A inverse sama dengan 1 per 14 B. So daripada B tu kita darab je every single number by 1/14. Okay, so dapatlah kita punya A inverse equal to 1/14, 3/14 and etc. Okay, tapi proses ni kita nak tengok. Macam mana you boleh kata dia 1 per 14 B tu, kita nak tengok this whole process. Okay, kena tahu juga ni. Mungkin dalam exam dia boleh kohir kat mana-mana pun. Okay, kita nak tengok proses ni. Boleh ke ni? Ada kan soalan lecture pun lebih kurang ada soalan yang lebih kurang macam ni. Boleh? Boleh? Okey, beres. Lepas tu, nombor 4. Nombor 4 okey tak? B tak boleh. B B. Oh. Okay, B, find the values of A and B such that ada orang dapat? Orang lain dapat tak? Kau tak terabang? Ada tak yang dapat? Dah. Tak ada orang dapat? Macam nak cari A dan B? Tak dapat. Tak dapat. Okay, so untuk yang ni kena buat cara manual. Okay, which is mana dah? Q inverse kan. Mana buat tadi? Buat dah tak ingat lah.
Kejap Okay, kejap kita tengok yang kelas lain tadi diorang dah buat dah. Kejap Okay, ni kelas lain buat, diorang dah buat dah. Okay, untuk dapatkan A, dia bagi Q inverse. Okay, dia bagi dah kita Q inverse tu apa. Dan untuk Q inverse kita tahu formula untuk apa-apa je lah. A inverse ke Q inverse ke, dia punya formula adalah 1 per modulus Q darab dengan adjoint Q. Okay, 1 per modulus Q darab dengan adjoint Q. Ni untuk dapat A, cerita untuk dapat A dulu dah. Jadi, kita tahu ni A dekat sini dah. A ni dekat sini. Wah. Okay, A ni kat sini. Ni A kan. Okay, cari A dulu. Lepas tu, apa yang kawan awak buat ni, ini Q, ni adalah dia punya determinant. Okay, macam mana kita nak dapatkan determinant? Determinant tu kita dapat daripada yang asal ni. Ginilah cara dia. Plus 1, lepas tu darab dengan mendalah ni. Okay, tolak A darab dengan mendalah ni, plus 3. Okay, lepas tu, dapatlah dia sama dengan negatif 2A tolak 7. Lepas tu kita compare. Okay, compare kita punya formula kita adalah 1 over modulus Q darab dengan adjoint Q. So 1 ke atas ni, tapi yang dia bagi adalah negatif 1 per 11. So negatif tu berada di bawah lah kiranya. Okay, bukan dekat 1. Sebab 1 ni memang tetap 1. Yang jadi negatif dekat sini sebab hasil daripada bawah. Jadi kita punya determinant yang jadi negatif 11. That's why bila kita cantikkan dia, kita akan letak negatif tu kat depan, dekat tengah lah, jadi negatif 1 per 11. Tapi sebenarnya atas ni memang 1. Bawah yang jadikan dia negatif adalah sebab determinant kita sama dengan negatif 11. Okay, determinant sama dengan negatif 11 berdasarkan apa yang dia bagi, negatif 1 per 11 tu. So by comparing, kita compare. Okay, by comparing, negatif 2A tolak 7 sama dengan negatif 11. Okay, so dapatlah negatif 2A sama dengan negatif 11 tambah 7, you dapat berapa? Negatif 11 tambah 7 dapat apa? Negatif 11 tambah 7 dapat negatif 4 tak? So dapatlah A. Okay, so dapat A kita sama dengan 2. Okay, compare determinant dengan determinant dia bagi tu dengan cara kita cari determinant daripada raw matrix. Raw matrix yang dia bagi dengan determinant yang dia dah diberi dalam soalan. Okay, so determinant kita yang diberi dalam soalan negatif 11. So kita compare, dapatlah A kita sama dengan 2. Okay, dah dapat A sama dengan 2. Lepas tu apa ni? Dapat dah A sama dengan 2. Lepas tu, dapat dah A sama dengan 2. And then nak cari B pula tak? Nak cari B tu dia mungkin ada cara mudah lagi. Nak cari B, dia bagi inverse. Okay, kita tahu yang kena darab dengan adjoint Q. Adjoint ni adalah cofactor transpose. So apa yang kita boleh buat untuk dapatkan B? Okay, bentar So dia buat ni panjang rasanya. Sekejap Sekejap. Apa idea dia? Bentar fikir So A tadi dapat dah A sama dengan 2. Macam nak cari B? Kita cuba fokuskan cari adjoint untuk ni sahaja, untuk this element. Ni, so ini adalah formula dia Q inverse back to the formula sama dengan 1 per determinant Q
darab dengan adjoint. Okay, adjoint Q. So kita cuba fokuskan elemen ni saja. Elemen dekat 1 ni dengan B. Yang kita nak compare dia. Kita cari adjoint Q. Kerana kita nak join Q ni, tapi tak payah cari semua. Cari dekat elemen 1 tu saja. Cara nak cari adjoint, mula-mula cari minor dulu kan. Okay, minor dekat 1 tu je. Dekat 1 tu saja. Kita nak cari B tu berapa. Terang dah. Bismillah. Tak payah cari semua. Sebab kita nak B je. B je sekarang. Kita cuba. So untuk dapatkan dia punya minor, sekarang A kita dah dapat dah. A kita sama dengan 2. Okay, kita nak dapatkan minor. Minor dekat situ, ni elemen ni kita namakan dia elemen di row ketiga, kolom kedua. Dah? M32. Row ketiga, kolom kedua. So M32 kita dapat, bentar fikir. M32 tapi nanti kena transpose. So bila transpose dia jadi tukar ke row dengan kolom ke. So dia akan jadi kita kena cari M23 lah sepatutnya. Terang dah. M23 fikir, awak fikir juga. Kita kena cari M23 lah sepatutnya sebab nanti row untuk adjoint tu nanti kita kena transpose. Bila transpose, row dengan kolom kita akan tertukar. So B ni dia berasal daripada M23. Okay, M23. Row yang kedua, kolom yang ketiga. M23, row yang kedua, kolom yang ketiga. Row yang kedua, kolom yang ketiga. Row yang kedua, kolom yang ketiga. Okay. Try. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 2, 1. Okay, which is 1 tolak 4. 1 tolak 4. Which is sama dengan negatif 3. So, M23 sama dengan negatif 3. Lepas tu, dia akan jadi positif untuk C23 cofactor akan jadi positif ni kan, sebabnya plus minus plus minus, so dia akan jadi situ darab dengan negatif, so dia akan jadi positif 3. B berapa jawapan dia? Betul tak 3? 3. So gitulah. Tapi kena fikir lah. So untuk C transpose, bila transpose dia punya row dan kolom ni akan tertukar. So kita punya cofactor transpose C32 sama dengan 3 sama dengan B. Kena fikir sikit lah. Okay, sebab ini B adjoint ni adalah terhasil daripada cofactor transpose. Adjoint adalah cofactor transpose. Kena dapat cofactor dulu. Cofactor dapat daripada minor. So bila transposekan, kita tukar position tau. Bila transpose, asal dia, kalau asalnya adalah row dengan kolom, okay, row kolom, 2 ni untuk row, 3 ni untuk kolom. Tapi bila kita transposekan, kita akan tukarlah kedudukan dia. Okay, 3 tu sekarang dia jadi row. 2 tu adalah kolom. So kat sini, B ni adalah hasil transpose, dah ditransposkan lah tu. Adjoint tu adalah dah ditransposkan. Cofactor yang dah ditransposkan. Walaupun positionnya adalah 3, row yang ketiga, kolom yang kedua, dia row ketiga, kolom yang kedua kan. Tapi dia berasal daripada minor 2, 3. Dia terbalik. Minor 2, 3. So bila kita nak cari, kita akan dapat minor dulu. Macam mana sekalipun, kita akan dapat minor dulu daripada raw matrix ni. Kita akan dapat minor. Daripada raw matrix kita akan dapat minor dulu. Cofactor transpose kita akan dapat kemudian. So kita kena fokuskan pencarian kita dekat M23, row yang kedua, kolom yang ketiga. Okay, row yang kedua, kolom yang ketiga. Which is ni lah, tadi A kita dah cari. So that's why kita fokus kepada M23 ni. 1, 2, 2, 1 ni.
Okay, so bila kita cari dia punya minor dia dapat negatif 3. Lepas tu cofactor dekat position M2, 3 tu guna apa? Simbol plus minus plus tu. Dekat situ dia punya simbol adalah minus. So negatif darab dengan negatif 3, that's why dapat positif. Okay, lepas tu kita twist sikit cofactor transpose tu. The real position untuk adjoint sekarang B kita dekat position C32, which is C32 sama dengan cofactor transpose 32 tu, which is position B, dia sama dengan C23 yang belum ditransposkan. Payah sikit lah, tapi kena faham apa. Awak kena gali pemahaman awak. So this one you akan guna you punya pemahaman betul-betul lah kat sini. Dia kena faham minor, lepas tu cofactor transpose. Kena go backward. Dia tricky sikit tapi boleh ni. Dia boleh tanya dalam soalan So gitulah dalam PSPM gitulah. Soalan matris kita belajar senang tapi soalan dia tak semestinya senang Soalan dia kena karar. Dia karar betul pemahaman awak. Berjolok kau jadi faham. Gitulah ya. Okay, so untuk yang ni ni biasa je. Cuma kat sini rules pendaraban bila ada kuasa untuk matrik bila ada kuasa dekat luar, sekarang ni ada kuasa negatif 1, cara nak buka dia, bila kita buka dia kita akan position dia akan bertukar. Dia jadi Q negatif 1, okay, Q inverse darab dengan P inverse. Apa-apa pun lah. So contoh lain saya bagi kat sini, kalau ada kuasa T ke sama juga, bila kita buka dia, B tu akan berada di depan. So B kuasa T, B transpose darab dengan A transpose. C, D kalau ada kuasa 2 sama juga dia akan jadi D kuasa 2 darab C kuasa 2. So kalau you tukar untuk matrices tak boleh tukar kedudukan sebab bila tukar kedudukan jawapan dia akan jadi berbeza. Jawapan dia jadi salah. So hak ni you kena cari bila dah dapat value A dan value B tadi. B kita dapat 3, A kita dapat 2. Cari apa hasil darab. Q inverse darab dengan P inverse. So boleh aku waktu biasa je. Untuk darab ni, you boleh darab ni dulu Darab nombor ni, negatif 1 per 11 darab negatif 1 per 10. Lepas tu baru matrik 2 ni darab sama-sama dia. Okay, nombor depan tu darab dulu secara berasingan. Okay, boleh darab secara berasingan dulu. So nanti at the end akan dapatlah jawapan dia. Okay, beres. Dan kita teruskan. Ni biasa je, saya tak ada benda pun. Okay, tak ada apa kot. Ni ke apa ni? Okay, nombor 1, okay kot kan. Nombor 1 basically you just cari. Ni dah belajar last lecture hari tu. Okay, untuk lecture hari tu saya dah bagi dah jawapan akhir. Jawapan akhir dia. Bunyi gap bunyi apa? Okay, ni jawapan akhir mana dia? Okay, ini saya dah bagi jawapan akhir kat sini, jalan kerja yang betul dia nak buat macam mana. So untuk dapatkan jadikan X sebagai subjek untuk solving ni lah. Mula-mula sekali kena dapatkan A inverse lah. Dia A inverse kena carilah go through the process. Okay, 1 over determinant darab dengan adjoint. So siapa yang ada calculator, kalau soalan tu boleh guna calculator, guna je calculator. Dapatkan terus A inverse menggunakan calculator. Tak payah nak carilah. Tak payah buat rajin nak cari. Okay, dapatkan terus guna calculator. Siapa yang ada calculator dapatkan terus guna calculator and darab dengan final answer dia darab je. A inverse tu darab dengan B. B tu adalah matrik yang berada di sebelah kanan. Okay, matrik yang dia bagi ni sama dengan berapa ni? 11, 10, 5 ni. Okay. So hak ni saya cari guna calculator direct lah ni. Using calculator dapatkan terus apa kita punya A inverse. Lepas tu A inverse darab B. Dapat tu, tak payah. Boleh guna calculator. Kalau tak boleh guna calculator bila dia ada unknown. Okay, so tak ada masalah lah kot. Okay, nombor 2 dia suruh cari dulu AB. Ada tak orang dah cari? Ni untuk challenge yourself 7.4 the last tutor.
dapat tak apa value A darab B? Dapat 1. Dapat apa? 1 Uh, Maksudnya dapat identity ke? Dapat 100. Is it? 100 Yes. 010 001. Okay. So, bila dapat identity, maksudnya they are inverse to each other. Dia B merupakan inverse kepada A dan A juga merupakan inverse kepada B. Okay, mana kita tahu? Ni kita belajar ni dah. Using this rule. Okay, kalau mereka tu, kalau kita darab dua tu dapat I, they are inverse to each other. Ada either you nak guna A darab A inverse sama dengan I ataupun A inverse darab A sama dengan I, terpulang lah. Okay, tapi mereka adalah inverse kepada satu sama lain. So sekarang ni kita kena buat dulu proses ni. AB dapat I. Okay, you cari AB dapat AB sama dengan I. AB sama dengan I kan? Okay, so sekarang apa lagi kita nak buat? Kita nak satu lagi, dia suruh hence Hence, bila hence maksudnya kita kena guna apa yang kita dapat tu. Kita kena guna apa pencarian kita sebelum tu, jawapan pencarian sebelum tu untuk solve the next question. Itu untuk hence Hence memang kena tak boleh cari pada awal lah kiranya. Okay, so AB equal to I. And then AB equal to I. So when AB equal to I, ni dah. AB equal to I. So our B is equal to A inverse. By comparing, okay, kita compare. Okay, yang asal dia A darab A inverse equal to I. Ataupun A inverse darab A equal to I. Okay, tapi sekarang ni matrik ni guna A kat depan Okay, dia guna huruf A ni. Depan ni adalah matrik A. So kita guna A jugalah. So matrik A tu berada di sebelah kiri dah. Di sebelah kiri. Okay, so AB equal to I. So kita compare dengan A darab A inverse equal to I. Kita buat conclusion. B adalah sama dengan A inverse. Compare dua ni dah. So kita punya B sama dengan A inverse. B sama dengan A inverse. So bila B sama dengan A inverse, kita nak X equal to A inverse darab B. Ni untuk solving kita akan guna formula ni lah. Ya. Boleh tengok lecture mana datang formula ni. So aim kita adalah nak jadikan X sebagai subjek. Bila nak jadikan X sebagai subjek, kita akan hilangkan A dekat belah kiri. Nak hilangkan A dekat belah kiri, kena darab A inverse di sebelah both side. Belah kiri, belah kanan. So belah kiri tu dia akan jadi I. Ada proses kita belajar, ada proses dia. So aim kita nak darab A inverse darab B. Okay, so B sama dengan A inverse. B kita sama dengan A inverse. That's why kita darab je lah. A inverse kita which is B. Okay, so our A inverse is equal to B. As A inverse equal to B. So X is equal to B multiplied by B darab B. B kat sini B lain tau. Ini adalah B juga tapi nama dia B huruf besar, B warna lain lah. Okay, B kat sini AX equal to B tu referring to kita punya general. Okay, general equation. Okay, belah kiri hak ni kita namakan dia A, hak ni X, hak ni B. Okay. Dia berbeza dengan nama matrik ni. Nama matrik ni memang dia bagi B. Okay, tapi beza tau. B ni dengan B ni beza. Okay, ni matrik general equation. Berdasarkan general equation AX equal to B tu. Yang ni adalah B yang diberi. Nama dia B. Nak buat nama lain pun tak apa. Takut awak confuse. Buat nama B je lah. So kita akan cari B tu darab dengan B ni. Dapatlah jawapan dia lah kali. Gitu je lah. So hak ni kita guna konsep A darab A inverse equal to I. Ataupun dia boleh jadi juga A inverse darab A equal to I. Okay, depend on the question. Okay. So itu sahaja untuk tutor. Boleh try buat. So siapa tak siap lagi, siapkan. Kena hantar di hari Jumaat. Tutor kena hantar maaf banyak kena hantar tutor.
Okay, so lepas tu kita nak tengok, siapkan tutur hantar hari Jumaat. So apa yang awak kena buat sekarang, kita nak start lah buat set PSPM ni. Cuma set PSPM sebelum ni kita dah go through dah. Ada kelas yang dah buat untuk dia punya group discussion. Okay, tapi kita belum buat lagi soalan membabitkan matrices dan juga circle. So untuk hari ni sebelum next class, you cuba buat dulu soalan yang membabitkan matrices untuk set 1. Tengok set 1 dulu, mana soalan yang membabitkan matrices. Macam contoh ni part A, kita ada nombor 2 ni ada soalan matrices. Nombor 2, lepas tu nombor apa lagi? Nombor 2 untuk part A, part B ada dekat nombor 6. Nombor 7, nombor 6, nombor 7. Lepas tu nombor 8 ni ada circle. Circle pun buat juga. So untuk part B buat 6, 7, 8. Okay, part B set 1, 6, 7, 8. Nombor part A buat nombor 2. Set 1 dulu. So boleh buat dulu sampai kita jumpa untuk next class. Next class kita akan bincang ni lah. Kita bincang soalan contoh peperiksaan. Soalan objektif belum siap lagi. Belum siap lagi, tapi kita try dulu buat revision hak ni dulu. Nanti ada siap soalan objektif, kita buat objektif punya soalan pula. Untuk exam akan ada 30 soalan objektif dijawab dalam masa 1 jam setengah. Matrices ada 9 soalan, circle ada 2 kot ke 3 gitu. Circle tak banyak. Mak boleh tengok semula pembahagian soalan saya ada pernah bagi. Saya pernah share dekat grup kelas yang ramai-ramai itu. So itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Semput. Okay, bye-bye. Thank Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Okay.